Adil Ustaz Muhammad Wadi Anwar bin Ayub untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis dengan penuh hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersila nah. Minta izin bersila. Orang kampung ya. Saya lah orang kampung ya. Kota Kuala Muda. Orang kota. Duduk cara-cara orang kampung lah ni. Tapi kalau PTV pun saya duduk bersila juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Pengurusi majlis saudara Faisal, pengarah program Usrah Perdana 1, keluarga Asnaf Pertubuhan Khidmat Ummah, jawatankuasa program, seterusnya semua penerima-penerima bantuan tunai bulanan Pertubuhan Khidmat Ummah Kuala Muda 2022. Pertama sekali, nombor 1, radina billahi rabba. Kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin rasula, kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Saya Muhammad Wadi Anwar, orang panggil Ustaz Wadi, pengerusi Pertubuhan Khidmat Ummah Kuala Muda. Alhamdulillah, hari ini adalah usrah pertama kita. Usrah ni macam kita buat program khas. Program khas orang luar tak main ni tuan-tuan. Kat luar lipa bayang mahal ni kat luar. Ni buat eksklusif dengan asnaf kita. Asnaf yang kita bagi bantuan bulanan. Sebab Tuhan akan tanya saya, hang orang Kuala Muda, orang Sungai Petani, hang tolong tak orang Sungai Petani? Wadi oi. Saya kata saya tolong takat mana yang saya mampu. Dalam Sungai Petani ada 12,000 keluarga susah. Orang Sungai Petani lebih kurang 240,000. Orang Sungai Petani lebih kurang 240,000. Keluarga hak susah 12,000. JKM bantu, Jabat Zakat pun bantu. Mereka buat kerja. Zakat Kedah alhamdulillah buat kerja. Bagus. JKM pun alhamdulillah seluruh Malaysia buat kerja. Bagus. Cuma kadang kita pergi satu keluarga ni, pendapatan 1,000, anak 5 orang. Pendapatan 1,000 ni, tak ada anak pun tak cukup. Kalau anak 5, larat duk ulang telur rebus dengan ikan kering. Bila kita pi keluarga pendapatan 1,000, isteri suri rumah, anak 5 orang, kita tanya dapat tak bantuan zakat? Dapat. Berapa? 200. Cukup tak 200? Tak cukup juga. Jadi walaupun orang keluarga tu dah dapat bantuan pejabat zakat, pertubuhan kami, Pertubuhan Khidmat Ummah Kuala Muda tetap bagi juga. Sebab kita tahu 1,200 tu tak cukup, kita tahu. Cuma kita minta pejabat zakat dengan Jabatan Kebajikan ni buat naiklah sikit kan. Depa peruntukan banyak.
Mereka bagi 200, kami punya NGO kecil pun bagi 200 juga. Patutnya mereka bagi berapa tuan-tuan? 1,000 lah. Betul tak? Setuju tak? Setuju, esok masuk dalam internet ni. Hak mana jawab tu? Tak apalah, betul lah. Kena berani. Dah bukan zaman takut lah, zaman berani. Sebab tu zaman lah ni zaman kena berani sebut. Sebab kita negara kaya. Malaysia bukan negara miskin. Malaysia ini negara kaya. Tahun depan, kebanyakan negara Eropah, dia punya pencapaian ekonomi dia tak sampai 1% secara keseluruhan. Ada 15 buah negara yang keadaan ekonomi dia kukuh, 15 saja daripada 400, antaranya ialah Malaysia. Sepatutnya Malaysia keadaan rakyat dia macam Saudi, macam Dubai, macam Bahrain. Ni saya nak cerita kat puan-puan, tuan-tuan kita, no? Saya balik 2 hari lepas dengan kapal terbang, bukan kapal terbang beli. Naik AirAsia lah, nak beli bila, tapi tuan-tuan doa lah. Tuan-tuan doa saya boleh beli kapal terbang, helikopter ke, saya nak buat kerja, senang. Saya balik naik AirAsia, ada jiran tepi tu, hak duduk tu, dia ikut saya keluar. Lepas tu, ikut daripada keluar kapal terbang sampai kat pintu tu. Sampai kat pintu nak keluar jauh tu. Dia pun ikut sembang. Saya pun sembang apa semua. Tanya dia kerja atas mana. Saya kata kerja offshore kah? Dia kata ya. Offshore ni kerja pelantak. Pelantak ... Tak payah abang lah tang mana. Pelantak milik Malaysia. Dia kata ustaz tahu kami sedut apa? Dia kata saya kata tak tahu sedut apa. Bukan saya kerja atas tu. Dia kata kami sedut gas. Bukan sedut dengan mulut dia. Mesin tu lah. Kami sedut gas untuk kerajaan Malaysia lah melalui Petronas. Telaga minyak ni ada berlambak-lambak telaga minyak. Telaga minyak ni dia macam telaga tapi besar dia besar satu kampung ni ataupun besar sekolah ni lah. Tu orang panggil telaga minyak ataupun telaga gas. Mesin ataupun pelantak tu dia ada gerudi, dia gerudi minyak apa semua gas bawa keluar. Kita ada berpuluh-puluh telaga tu. Satu Malaysia sampai Sabah Sarawak sangat banyak. Dia kata satu telaga minyak. Dia kata ustaz, satu telaga minyak sedut 24 jam, gas 17 juta ringgit. Sehari. Bukan setahun. $20 juta kita kata, kalau 50 telaga minyak, $1 bilion sebulan. Bukan sejuta tuan-tuan, $1 bilion. Bukan $1 juta. $1 bilion ni 1,000 juta. Tu $1 bilion. Sebulan. Duit yang diperolehi. Orang tu kata, pegawai yang duduk sebelah saya yang berjalan tu kata, ustaz, tangan ni yang ambil duit tu. Bukan ambil buat balik kampung dia. Buat balik pejabat. Bank in ke pada banyaklah proses dia tu, bukan bank in di macam tuan-tuan duduk buat di mesin CDM tu. Sebab yang ni banyak kan, dia adalah cara dia tu. Dia kata ustaz, tangan ni lah ustaz, 17 juta baru satu. Kalau 50, $1 bilion sebulan. Sebulan apanya? Satu telaga minyak tu sehari. 17 juta tu sehari. Kalau kita ada 10 telaga minyak, sehari 170 juta, kita kata 200 juta. Maka saya menyeru kepada kerajaan untuk tingkatkan kedudukan ekonomi rakyat yang di bawah ni, no? Jangan bagi 200, 300, 400 sengap kan. Yang tu tak cukup. Kalau turun mai ke asnaf kan, mai tengok rakyat di bawah ni, marhin B40 ni sangat memerlukan kepada bantuan keuangan.
Tapi Pertubuhan Khidmat Ummah, NGO kita buat syarat yang ketat, mesti kerja. Kita tak mau pi semua duk ngelepok dalam rumah sekali ingat jantan, sekali ingat tu dia, tu orang Kedah tu. Bunyi jantan tu kan. Bukan ayam tu, ayam jantan. Jantan nak ada telur ada dalam rumah ni. Orang Kedah dia saja dia kasar macam tu. Kan, kalau dalam TV tak boleh lah cakap macam ni. Kena sopan-sopan lah. No? Kita tak mau pi rumah asnaf semua duk anak 3 orang laki-laki, 3-3 tak buat kerja apa. Yang tu kita tak bagi. Saya pesan dah kat staff saya, kalau ada anak lelaki 2 orang tapi tak mau kerja, kita selidik tak kerja, kita tak bagi. Dia mesti kerja walaupun susah tapi depa kerja. Yang tu tak apa. Kan, sebab dah usaha dah. Sebab sudah berusaha tapi susah, yang tu perlu diberikan. Dengan sebab itu, PKUKM, ni nama ringkasan dia. Pertubuhan Khidmat Ummah Kuala Muda, KM belakang tu. Nak bagi tahu kata lahir di Kuala Muda pertubuhan ni. Kita adalah NGO pertama yang bagi bantuan tunai bulanan. Kebanyakan NGO bagi berapa tuan? Bagi bila selalunya? Tahunan. Selalunya bagi tahunan. Sebulan sekali mereka buat main satu beg tu. Barang-barang basah. Ada hak bagi seumur hidup sekali. Kita bukan ejek persatuan NGO lain, bukan. Tapi saya nak minta pagi ni, tuan-tuan semua ni, kakak-kakak, abang-abang saya, makcik, ibu-ibu, ayah-ayah saya ni, pagi ni kita berdoa supaya Pertubuhan Khidmat Ummah dapat duit yang bantuan lebih banyak, dan supaya bantuan bulanan tu kita boleh tingkatkan dan lebih ramai asnaf yang boleh dapat, yang layak dapat, insya-Allah. Alhamdulillah, dengan berkat bantuan Allah 100%, dengan bantuan Allah 100%, kita berjaya menjadi NGO pertama yang memberikan bantuan tunai bulan kepada keluarga-keluarga asnaf di Kuala Muda sebanyak 200 keluarga takat ni. No, kita ni kad penalan kita tahun bulan 10 2021. Kalau nak kira umur, setahun sebulan, setahun 2 bulan. Umur kita setahun 2 bulan. Boleh makan dah lah, hak keras-keras tu boleh makan dah, tapi baru duk belajar berjalan pelan-pelan. Kalau tolak jatuh lagi. Baru duk belajar berjalan, saya berdoa, kita berdoa pagi ni ramai-ramai sebutlah hati semua supaya kami diberi kekuatan, ramai lagi orang infak bagi kat kita dan kita nak bantu lebih ramai orang susah. Sebab saya target, saya nak bantu hak Kuala Muda dululah peringkat awal, lepas tu keluar lah. Kita akan keluar daripada Kuala Muda, kemudian keluar pada Kedah, lepas keluar pada Kedah, keluar pada Perak, Selangor apa semua, lepas tu keluar daripada Malaysia. Lepas tu kita bantulah negara-negara susah yang lain, insya-Allah. Target kita ke situlah, target jangka masa panjang kita. No? Pagi ini ceramah saya tak panjang. Ni nasihat tu nombor 1, sikit je. Sebab hak mai ni pun kan, bukan boleh duduk lama-lama atas kursi. Dia sakit merata. Duduk tu dengan duduk dengan punggung, sakit lutut, tak pasal-pasal. Hak sendi, pergelangan sendi pun sakit dah, belakang pun lenguh dah. Merata sakit kan, biasalah orang kan. Kalau malaikat tak sakit lah. No, kalau malaikat tak sakit. Saya ada 3 nasihat ringkas pagi ni, insya-Allah. Setengah jam ya. Setengah jam saja untuk bercakap, berkongsi pada pagi ni bersama dengan usrah perdana ni. Orang kata ustaz amboi buat usrah dengan artis saja. Kan? Amboi pi rumah Era lah, pi rumah Datuk Siti Nurhaliza. Saya ada usrah dengan artis. Adalah berapa puluh orang. Kan? Saya buat tertutup juga.
Saya buat tertutup, tak bagi orang luar mai juga. Sebab orang luar mai sekali lagi, kalau panggil orang luar, mereka tak dengar saya cakap, mereka duk tangkap gambar dengan artis tu. Tu yang masalah. Kan? Jadi orang kata ustaz buat dengan golongan kayangan, bukan. No? Saya lama dah. Kita bantu bagi beras, bagi minyak apa semua ni dah berbelas tahun dah kepada orang-orang susah ni. No? Cuma kita tak tangkap gambar macam orang lain. Orang lain dia pergi ziarah, kamera 3 biji. Merata. Sampai makcik tu pun tak ada nak tukar kain batik. Ambil gambar juga kain batik semalam hak tidur ni. Kan? Kita tak bawa NGO usung kamera. Ni 200 keluarga kita pergi jumpa. Baru kita ambil, buat video baru 5 keluarga. Berapa video dah buat? 6 keluarga. Berapa? 8 keluarga. 8 keluarga. 200 keluarga, baru 8 video je kita buat. Bukan kita nak tayang duit kita bagi. Kita hidup bukan untuk kita tayang benda baik. Tapi kita bagi tahu, kita buat kerja. Duit yang tuan-tuan bagi, satu Malaysia, orang Malaysia bagi, kita buat kerja. Sebab tu kita buat keluar kat video. No, ada orang tiap-tiap kali pergi ambil gambar. Kawan tu tak ada mandi, tak ada kemas rumah, semua ambil. Kan? Bukan kita nak ambil semua 200 tu kan. Kita nak tunjuk sikit bahawa kita buat kerja, kita guna duit yang orang bagi tu untuk bagi kepada asnaf. Lepas ni kita duk bina rumah. Tuan-tuan yang duk sewa rumah, dah ada rumah tu, janganlah minta. Ni hak kita nak bagi hak duduk dalam kereta ni tuan-tuan. Kereta 4,000 harga, hak dalam tu lah pinggan mangkuk dia. Dalam tu lah mari baju dia kat bonet. Dalam tu dah mereka tidur dengan anak-anak dia 2-3 orang. Rumah sewa pun tak ada. Yang tu kita bagi. Kita naik 6 biji kat kampung. Kampung apa nama ni? Biasa? Nakoda Busu. Tepi Nakoda Busu tu. Siapa tahu? Tu kampung tu. Kita naik dengan duit yang orang bagi tu 6 biji rumah nak dekat 1 juta. 6 biji rumah untuk orang yang duduk bawah jambatan. Kami pergi tengok ada duduk bawah jambatan. Tak ada apa. Dinding apa pun tak ada. Bumbung ya. Dan jambatan tu lah jadi bumbung dia. Bukan dia buat bumbung. Jambatan tu lah jadi bumbung dia. Lantai jambatan tu lah jadi tempat tidur. Dia buka lemek satu. Orang kata lemek. Toto tu lah. Bukan tilam kita tu. Buka lemek duduk tang tu. Siapa yang ada rumah buruk, bersyukurlah ada juga rumah. Kita akan bagi dekat 6 orang yang tak ada rumah terus. Yang duduk tepi jalan, yang duduk bawah jambatan, yang duduk dalam kereta buruk. Ataupun duduk dalam kemah plastik pun ada. Kemah hak RM60 tu. No? Kita nak bagi kat mereka ni lah. Rumah tu bukan bagi terus. Bukan bagi terus kan. Kita akan bagi rumah tersebut sampailah satu masa dia pun dah tak ada apa semua, kita akan ambil balik bagi kat keluarga lain pula. InsyaAllah tuan-tuan doa. Dah beli dah. Tanah beli dah semua. Hari ni piling boleh kalau nak lalu pergi tengok duk tengah piling tu dah ni dah duk tengah naik lah. InsyaAllah tahun depan bulan 10 siap insyaAllah. Kalau ramai jutawan yang bagi, insyaAllah kita naik lagi tinggi kan. Naiklah apa nama ni 10 tingkat ke kan. 30 biji rumah kan. Tapi saya tak minta. No, saya bukan jenis pergi jumpa orang kaya duk usung kata kerja bagilah, tak ada, minta maaf. No? Tak ada orang kaya yang saya pergi usung kertas kerja, tak ada seorang pun. Jangan mengaku ni saya umum ni dalam internet, dalam media sosial. No? Jangan buat muka tak malu mana-mana orang kaya duk mengaku saya pergi umum kertas kerja minta, tak pernah. 13 tahun saya tak pernah pergi umum, tapi pernah pergi usung nak pergi minta untuk bina rumah orang susah. Tuan-tuan jangan risau, no? Semua depa bagi masuk dalam akaun pertubuhan. Tak ada di tangan. Tak ada di tangan saya. Terus masuk dalam akaun pertubuhan, kita terus sebarkan dan edarkan kepada asnaf lah. Buat sementara ni untuk Kuala Muda dulu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, lagi 20 minit aja. Tahanlah Ustaz, kebas-kebas tu. No, urut Ustaz duduk belakang tu, urut sikit. 20 minit aja. Ada 3 nasihat saya. Nanti Allah Ta'ala tanya.
200 keluarga yang hang bantu tu, hang bagi tahu dak kat depa nasihat. Saya akan jawab depan Allah, ya saya bagi tahu nasihat. Depa nak buat tak mau buat ikut suka masing-masing semua. Sebab waktu timbang nanti buku amalan saya tak campur dengan tuan-tuan. No, cuma Allah akan tanya, hang bagi tahu dak wadi, hang reti agama? Hang bagi tahu dak kat depa nasihat 1, nasihat 2, maka pagi ni saya ambil peluang dalam usrah perdana kita ni, eksklusif kita saja. No, bersama Asnaf ni, nasihat yang pertama saya nak bagi tahu ialah jangan tinggal semayang fardu. Yang ni pakat ambil lah tuan-tuan. No? Jangan tinggal semayang fardu. Hari ni zaman orang tak semayang. 2022, zaman 2022 ni adalah zaman orang tak semayang. Kalau tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada lebih kurang 70-80 dosa-dosa besar. 10 yang paling tinggi ialah dosa besar. 10 paling tinggi, tangga paling atas 10 adalah meninggalkan solat. Orang Malaysia hari ni, tuan-tuan pergi kampung mana pun buat banci pasal semayang, tuan-tuan akan dapat, ni satu Malaysia bukan kampung ni. Tuan-tuan akan dapat 70% tak semayang 5 waktu. 70% satu Malaysia ni tak semayang cukup 5 waktu. Dalam Sungai Petani ni ada kampung, saya tak mau sebut kampung apa, takut malu. Ada kampung dalam Sungai Petani ni 90% tak pergi semayang Jumaat. Sungai Petani ni bukan sebut Baling, bukan sebut Kuala Selangor, bukan sebut Marang Terengganu, bukan sebut Johor Bahru. Dalam Sungai Petani ada satu kampung, kalau saya sebut kampung ni semua orang tahu, satu Sungai Petani tahu. Imam masjid bagi tahu, ustaz, 90% tak mai Jumaat sebab imam masjid duk ambil tu. Lepas tu saya kata, Tok Imam bila nak buat yang tak mai Jumaat tanam sendiri? Tu dia. Tu garang tu. Tuan-tuan tahu tak, dalam Kedah ni ada masjid, siapa tak mai Jumaat tak boleh ke bumi di tempat tu. Ada. Memang ada pun keluarga tu meninggal, Tok Imam tengok memang tak pernah mai, cari sendiri tempat. Sebab mesyuarat agung kampung dah buat mesyuarat, semua yang mai mesyuarat setuju. Hak tak pernah mai jejak kaki mai Jumaat, pi tanam, carilah. Jerat Cina kat tu dia. Carilah, bukan nak kata kafir ni. Saya melawak tu. Maksudnya cari tempat sendiri. Pilah nak simpan tang mana. Tapi tak banyak masjid, yang buatlah 2-3 masjid saja. No? Sebab apa? Sebab satu keluarga tak pernah mai. Hak ni yang kita nak bagi tahu, dosa tu dosa besar tapi ramai tak buat. Semayang tu. Ramai yang buat dosa besar tu maksudnya. Hati-hati. Bila satu nama Allah Ta'ala panggil, macam dalam dewan kita ni lah. Kita sedang berada dalam Dewan Akademi Darul Ifta. Ni dewan sekolah. Nama Akademi Darul Ifta. Tahun depan tuan-tuan siap Dewan Pertubuhan Khidmat Ummah. Tapi tak besar. Besar ni jugalah. Kan? Tak besar. Dewan tu besar ni je. Dekat Nakhoda Busu juga. Sama dengan rumah Asnaf. Naik tepi tu pejabat NGO. Siapa nak buat permohonan apa semua tang tu. Ambil borang semua di situ. Nanti kita punya pertemuan di situ juga. Majlis saya bagi nasihat ni. Tuan-tuan sekalian, bila nama kena panggil di mahsyar, Allah panggil nama Fulan binti Fulan, Fulanah binti Fulan, Fulan bin Fulan main ke depan, buka buku amalan dia, boleh baca macam hak tuan-tuan baca. Baca dengan mata ni, tengok dengan mata, baca dengan mulut.
macam mana kita tengok, baca di atas dunia, macam itulah kita akan tengok dan baca di atas mahsyar. Macam mana tuan-tuan berjalan atas dunia tadi, mai sini berjalan, macam itulah di mahsyar nanti boleh berjalan. Guna dua kaki ni pijak tanah di mahsyar. Bila nama kita panggil, Nabi kata amalan pertama nombor 1 Tuhan suruh semak. Tuhan kata tengok solat 5 waktu dia. Sebab tu solat 5 waktu ni dia adalah kunci kepada semua jenis ibadat. Kalau waktu tanya tu tengok dia ni semayang, maka baru timbang amalan lain. Kalau buka buku amalan dia, malaikat kata, wahai Allah, tak pernah semayang dia ni. Tuhan kata tak payah tengok haji dia buat berapa kali, tak payah tengok puasa dia puasa berapa ribu hari, kan 30 tu berapa ratus hari. Tak payah tengok dia baca Quran banyak mana, campak terus masuk dalam neraka. Tu dia semayang. Semayang kunci kepada semua ibadat lain. Tinggal semayang, Allah Ta'ala bagi tahu kat malaikat, tak payah tengok ibadat lain. Walaupun sehari dia baca Quran 10 juzuk. Walaupun dia bela mak dia sampai mati, daripada sakit tu sampai mati. Tak tengok hak bela mak dia, hak dia sedekah seminggu RM5, hak dia baca Quran sehari 5 muka surat. Tak tengok. Sebab tu jaga semayang elok-elok. Tuan-tuan, saya pesan kat tuan-tuan yang mai ni, kita mak, kita ayah, walaupun anak tu umur 36 dah, kita tahu dia tak semayang, bagi tahu kat dia, suruh dia semayang. Dia, ustaz, weh, kalau saya bagi tahu sehari 100 kali pun dia takkan semayang, ustaz. Bagi tahu kat dia walaupun dia tak semayang sampai akhir hayat dia. Sebab Tuhan tak tanya pasal apa anak hang tak semayang. Tetapi waktu kita menghadap Allah, Allah Ta'ala tanya, suruh ke tak? Tu dia ni saya nak beritahu tuan-tuan. Tuhan tak tanya, tak salahkan kita pasal apa anak hang tak tutup aurat. Tetapi Tuhan akan tanya, hang suruh tutup ke tak? Tuhan tak tanya pasal apa anak hang 6 orang tak semayang. Tapi Tuhan tanya, suruh ke tak anak semayang? Yang wajib tu suruh. Dia nak buat ke dia tak buat, yang tu terletak di bawah tanggungjawab masing-masing. Faham tak tuan-tuan? Sebab tu Nabi Nuh AS, umur dia 1000 meninggal. Nabi Nuh. Nabi Nuh meninggal umur 1000, berdakwah siang malam. Bukan berdakwah macam saya. Saya berdakwah sehari berapa jam je. Kan? 5-6 jam je. Keluar pergi tanu, mai tani kan. Nabi Nuh ni berdakwah 1000 tahun umur dia. Orang dulu-dulu umur panjang. Kita 64 pun tak boleh jalan dah. Kan? 71 pun ubat segenggam lah. Nabi Nuh umur 1000. Dia berdakwah siang dan malam. Sampailah dia meninggal, yang masuk Islam tak sampai 100 orang. Kita dalam dewan ni ada 200 orang. Dalam dewan ni ada 200 orang. Asnaf hari ni. Keluarga asnaf kita. Nabi Nuh berdakwah 1000 tahun tak sampai 100 orang. 1000 tahun. Tapi Nabi Muhammad bagi tahu waktu Allah panggil dia, Allah tak tanya kepada Nabi Nuh pasal apa sikit sangat. Tetapi soalan pertama yang Allah tanya kepada Nabi Nuh, tuan-tuan dengar ni. Soalan pertama yang Allah tanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, hang bagi tahu kedak kepada umat kamu bahawa mesti menyembah Allah sekian. Nampak tuan-tuan? Allah Ta'ala tak salah Nabi Nuh pasal apa umat dia berapa juta tak sembah Allah. Tapi Allah Ta'ala tanya, wahai Nuh, hang habang tak kepada umat hang bahawa wajib semayang? Nuh kata, ya. Wahai Nuh, hang bagi tahu tak kepada umat hang bahawa yang menciptakan bumi ni ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Nabi Nuh kata, ya. Wahai Allah, aku bagi tahu. Maka Allah Ta'ala pun kata, kamu lepas wahai Nuh, selesai tanggungjawab kamu. Ni nombor 1 untuk hari ni.
No, untuk pagi ni. Nombor 2. Tu nasihat yang pertama untuk diri saya terutamanya dan kita semua ialah berkaitan semayang. Anak tak semayang, umur berapa pun tuan-tuan suruh dia. Sehari 5 kali. Kalau dia duduk jauh, WhatsApp dia. Semayang. Kata Alung, semayang Zuhur. Orang tahu lah besar dah mak. Orang tahu kah, orang tak tahu kah, apakah, biar pergi kat dia. Masuk waktu, bagi tahu. Tapi kalau anak tu memang ustaz dah, dia memang duduk jadi imam, tak salah ada WhatsApp dia juga. Kawan tu Tok Bilal, kita ada WhatsApp dia. Ni, mayang lohok. Mayang lohok apa mak? 3:30 dah, orang azan dah tak ni. Cik pi azan dah tadi ni semayang di surau no. Mak pun semayang lohok lambat 3:30. Kononnya dia WhatsApp anak dia, suruh semayang lohok. Kan? Yang tu tak kena lah. Anak yang memang semayang, kita tahu tuan-tuan, anak ni darah daging kita. Kita tahu. Dia umur berapa pun kita tahu. Mak dengan ayah ni jangan main-main. Dia umur 40 pun, kalau dia balik tak semayang, balik sekali-sekala pun, mak ayah tahu dia ni tak semayang ni. Duk nampak ni, dia ni tak semayang ni. Kok hang tak semayang ni. Dia sembang dengan kita. Ni adik hang tak semayang ni, aku rasa adik hang tak semayang. Aku duk tengok dia balik 4 hari pun aku perhati. Mak kita, ayah kita, dia tahu. Kalau tengok anak macam tak lekat semayang, bagi tahu kat dia. Dia duduk jauh, telefon dia, mesej dia. Tu tanggungjawab kita walaupun dia dah besar dah, tuan-tuan, walaupun dia dah besar. Nombor 2, saya nak bagi tahu kat tuan-tuan bahawasanya ada satu orang laki-laki zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ni kalau saya sebut nama semua orang kenal. Nama dia Bilal bin Rabah. Bilal bukan Tok Bilal Masjid Kuning. Bukan Tok Bilal Masjid Penguluhim. No? Nama sahabat ni Bilal. Disebabkan dia tukang azan, semua umat Nabi Muhammad yang azan, orang panggil Bilal. Orang Kedah panggil Bilal. Ataupun dia panggil Bilal. Sahabat Rasulullah tukang azan nama Bilal. Lepas dia wafat, semua hak azan umat Nabi Muhammad ni orang panggil Tok Bilal. Tukang azan. Bilal ni kulit dia hitam. Putih satu je. Gigi dengan hak mata putih tu je. Rambut, kulit, kira kalau malam lagi dia tak senyum tak nampak. Hitam Bilal ni sampai lepas Nabi wafat, dia pernah minang orang tolak. Hitam dia. Rata tak ada, hitam. Rata tak ada, hitam ni lebih pada metalik lagi. Ini Bilal bin Rabah. Tapi waktu Nabi masuk syurga, Nabi peristiwa Isra' Mi'raj, tuan-tuan pernah dengar kot. Peristiwa Isra' Mi'raj naik burak. Binatang hak muka rupa bentuk serupa dengan kuda ni, kecil sikit. Ada sayap, naik sampai Nabi pi ke pintu syurga, Nabi masuk dalam syurga, Nabi balik, Nabi bagi tahu, Nabi kata waktu aku masuk syurga, waktu aku ronda dalam syurga, aku mendapati majoriti penduduk syurga adalah dulu orang-orang miskin dan susah. Majoriti penduduk syurga adalah orang miskin dan susah, tuan-tuan. Tak payah risau. Susah di dunia ni tak payah risau. Tak ada orang hidup 180 umur. 80 pun beringgut jalan. Kan? Beringgut tongkat-tongkat. Tu baru 80. Kalau umur 140? Kan? Tak ada. Jangan risau, kita hidup susah, Allah bagi susah. Saya pun dulu susah, kecil dulu. Makan ikan temenung kerak 2, wajib. Tak boleh ambil sekok. Mesti kerak 2. Kalau perhabis sekok, hak malam lagi tak ada lah. Nasi dengan minyak lauk tu saja dengan kicap. Nasi bed toyu RM1. Nasi bed toyu waktu tu RM1. Mudim, lama dah kicap mudim. RM1. Dengan kicap Syahirah tu. Hak dulu ni pergi Nanyan di kota tu.
Minyak lauk dengan tu. Kerak dua. Perhabis tengah hari, malam hang makan minyak lauk dengan toyu je. Lama usung nasi lemak lama kecil-kecil umur berapa tahun usung nasi lemak berniaga. Bukan senang terus, bukan lahir dalam talam mah tuan-tuan. Susah dulu pun susah kan. Orang susah jangan kecil hati. Jangan berasa hina, jangan berasa kecil hati sebab Nabi kata majoriti penduduk syurga adalah orang miskin yang tak ada pangkat. Siapa pun tak kenal. Tak ada siapa kenal. Kemudian Nabi duduk dalam syurga, Nabi ronda, Nabi dengar bunyi tapak kaki. Nabi tanya, wahai Jibril, ni tapak kaki siapa? Bunyi berjalan. Ish, tak tahulah punya mulia orang ni. Bunyi berjalan. Maka Jibril pun kata, yang ni bunyi berjalan Bilal Al-Muazzin. Bilal waktu tu duduk dalam syurga kan mati dah tuan-tuan? Jawapan dia tak mati lagi, tak duduk dalam syurga lagi, duduk berjalan di bumi Madinah. Bilal hak kulit hitam, hak rata tak ada tersak ni. Hak Minang pun orang tolak. Kalau hitam, handsome, boleh gagah lagi, jadi model. Hari ni orang hitam, handsome, model. Noh, pendapatan 20,000, 40,000 sebulan. Model, dah sebab handsome, hitam pun. Hak ni hitam pun Minang orang tak mau. Rata tak ada. Tapi bila Nabi masuk dalam syurga, Nabi dengar orang berjalan, Nabi tanya, wahai Jibril, ni bunyi siapa berjalan? Jibril kata, Bilal. Subhanallah. Tuan-tuan tengok ni tempat dalam syurga. Dalam syurga esok tak ada sakit jantung, tak ada darah tinggi, tak ada kolesterol, tak ada kencing manis, tak ada urat. Urat ada lah, sakit urat. Tak ada migrain, tak ada kanser dalam syurga, semua raja. Lah kita duduk di dunia, satu negeri, satu saja sultan, dia seorang je kapet kuning. Dia seorang je orang masak, dia seorang je ada kereta Rolls Royce yang sebiji 3 juta, 4 juta tu, dia seorang je. Tak payah dengki tuan-tuan. Dalam syurga, semua raja, semua sultan. Siapa masuk syurga, dia ada istana. Semua orang masuk syurga ada istana. Sebab tu Bilal hak miskin, rupa tak ada tadi ni, siapa tak kenal, pangkat apa pun tak ada, ahli syurga. Sebab tu Nabi kata jangan risau, majoriti orang susah. Nabi tak tahu kenapa Allah muliakan dia. Nabi tak tahu. Bila Nabi turun mai, tuan-tuan, Isra' Mi'raj ni bukan Nabi dah meninggal. Nabi tak meninggal lagi. Nabi turun mai ke dunia, balik pi Madinah, Nabi panggil Bilal. Nabi kata, wahai Bilal, hang tahu dah apa aku dengar dalam syurga? Bilal kata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi kata, wahai Bilal, aku dengar bunyi kamu berjalan dalam syurga. Mulianya Bilal. Bunyi berjalan dalam syurga. Tak mati lagi. Nama adalah. Tak tahulah dahsyat. Sehingga kan Nabi kata, wahai Bilal, aku punya nak tahu apa yang hang buat ni. Sampai bunyi tapak kaki hang dalam syurga. Nabi tak tahu dia buat apa benda baik. Maka jawab Bilal, wahai Rasulullah, tiap-tiap kali batal yak semayang, aku akan ambil wuduk. Aku akan ambil semayang balik. Ni pakat jaga tuan-tuan. Tiap-tiap kali, sepanjang dia berjaga, lagi tak tidur, sampai sebelum tidur, dia akan ambil semayang. Tiap-tiap kali batal, dia akan perbaharui wuduk dia. Dan tiap-tiap kali ambil semayang, dia akan semayang 2 rakaat. Yang bukan semayang 2 rakaat. Semayang apa tu? Bukan subuh. Tu semayang sunat wuduk. Maksudnya ustaz, dia subuh, zuhur, asar ni tak payah semayang dah. Banyak cantik.
Subuh, lohor, asar, maghrib, isyak, Bilal semayang 5 waktu ni seumur hidup dia semua di masjid. Semua di masjid. Sahabat-sahabat kerja apa pun, yang tukang besi semayang 5 waktu di masjid, yang tukang semua. Yang buka kedai semayang 5 waktu di masjid, yang menoreh getah 5 waktu di masjid, yang nelayan darat 5 waktu di masjid, yang semua. Sahabat-sahabat lengkap dah semayang 5 waktu, hak semayang sunat ni. Rupanya Bilal dia solat sunat selepas tiap-tiap kali ambil semayang. Yang tu yang Allah redha, dan waktu tu Nabi tak ajak lagi semayang sunat tu. Semayang sunat wuduk ni belum diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Bilal buat dah. Tuan-tuan tengok noh, baru dia dapat kemuliaan yang cukup besar. Cerita yang terakhir untuk usrah kita pagi ni, ni last dah habis saya punya ceramah saya pagi ni. Sak ya, nasi pun ada dah tu perasan. Kau tak sampai lagi nasi? Ha? Sampai dah. Jaga tu beruk banyak. Dah ni sungguh ni beruk sungguh, bukan beruk lain. Selagi dia ambil habis, dia bukan makan pun, dia ambil sepah. Tak jaga lagi habis boleh kat beruk tu kan. Orang tak beruk makan makcik pun. Makcik melatah dah kan. Okey. Lepas abang kata monyet ni. Ada monyet duduk mai lalu, no? Okey. Cerita hak last kali untuk pagi ni ialah cerita Isra' Mi'raj juga, tuan-tuan. Cerita Isra' Mi'raj juga. Iaitu waktu Nabi duduk tengah ronda dalam syurga ni, tadi dengar bunyi tapak kaki berjalan. Nabi pun bau, ada minyak, bukan minyak wangi, bau wangi. Nabi lalu di satu istana ni, istana. Masuk, Nabi lalu ke istana ni, ish wanginya. Nabi tanya Jibril, wahai Jibril, ni yang wangi sangat ni, wangi siapa? Wangi istana siapa? Kita lalu rumah orang, pernahkah bau wangi? Bau gulai orang tomeh ada. Dia ni tomeh wanginya gulai. Kan? Teringin esok buat gulai, dan cari santan. Saat lagi petang orang goreng bihun, wangi depa ni. Tomeh bawang putih tu kan. Wangi bau. Mana ada lalu rumah orang bau wangi minyak wangi? Teruk sangat tu, wangi sungguh. Nabi lalu dalam syurga, bau wangi. Nabi tanya, wahai Jibril, ni wangi apa ni? Tuan-tuan tengok, Nabi tengok Jibril jawab, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, bau hak wangi ni adalah bau wangi-wangian Masyitah, tukang sikat rambut anak Fir'aun, dan juga ahli keluarga, iaitu anak-anak Masyitah. Ni bau wangi ni, bau wangi Masyitah dan juga anak-anak Masyitah. Apa cerita dia? Dalam istana Fir'aun, istana ni biasalah, tukang kerat kuku orang lain, tukang ngurut orang lain, tukang setrika orang lain, tukang masak 3 orang menang. Kalau masak hak western orang lain. Ni saya bukan buat contoh, tuan-tuan. Ni rumah orang kaya nah. Ni rumah orang kaya, mengasuh anak nombor 1 orang lain, mengasuh anak nombor 2 orang lain. Ni tuan-tuan ingat kata ni Wadi ni dia buat cerita pun, ni bukan buat cerita. Ni anak-anak murid saya hak gaji hak 1 juta 2 juta sebulan ni. Tu dia. No? Hak gaji 400,000 sebulan, 300,000 sebulan, 600,000 sebulan. Tukang kebun 3 orang 4 orang. Maka Fir'aun orang kaya ni, tukang sikat rambut, la ilaha illallah, asing. Bukan sikat rambut dia, sikat rambut anak dia. Tukang sikat rambut anak dia asing. Seorang. Bukan nama dia Masyitah, tapi dalam bahasa Arab, mishtun tu sikat.
Masyitun, tukang sikat rambut. Orang, kalau laki-laki masyitun, kalau perempuan masyitah. Apa maksud masyitah? Seorang tukang sikat rambut wanita. Nama perempuan ni kita tak tahu sebab lama dah, ribu-ribu tahun dulu punya cerita. Maka kita pun sebut masyitah. Tukang sikat rambut anak-anak perempuan Firaun. Satu hari dia sikat rambut, tukang sikat je asing. Dia sikat, lepas tu sikat tu jatuh. Ni cerita ni Rasulullah cerita, hadis ni sahih. Dia sikat rambut, rambut terjatuh, dia pun terkeluar. Kita kalau melatah, kalau orang cerita pasal pinggan mangkuk, pinggan kita sebut. No? Kalau duk cuik tu kita potong bawang, kita kata potong bawang. Kita melatah tu. Tapi kalau orang rajin berzikir, melatah dia Allah. Masyitah ni duk sikat rambut, sikat terpelanting jatuh, dia sebut Allah. Nampak lah? Beza ha? Dia sebut Allah. Anak Firaun, anak kandung Firaun ni, dia kata Allah tu Tuhan ayah aku ke? Allah tu ayah aku ke? Anak ni tanya. Sebab pada zaman tu orang ramai rakyat jelata hak besar, raja besar ni berapa juta rakyat dia ni semua sembah Firaun. Depa panggil Firaun tu Tuhan. Allah. Zaman Firaun, rakyat jelata dengan menteri-menteri, semua isteri-isteri Firaun, anak-anak semua sembah Firaun. Bila hak tukang sikat ni, dia terjatuh sikat dia, dia kata Allah, anak perempuan dia kata ayah aku ke? Abi. Dia kata Allahu Abi, Allah ayah aku ke? Allah tu ayah aku ke? Bila anak perempuan dia kata ayah aku ke, Masyitah ni dia geram. Dia tak boleh nak tahan geram dia. Dia kata, balillahu rabbi wa rabbuki wa rabbu abiki. Dia kata bahkan Allah itu Tuhan aku, Tuhan kamu dan Tuhan ayah kamu. Bukan Pok Hang yang aku sebut nama tak sat. Ni dia marah ni. Masyitah ni dia tak tahan lah. Dia tak tahan sebab dia rahsiakan Islam dia. Dia rahsiakan Islam dia. Zaman tu Islam juga tuan. Zaman Nabi Musa pun agama ni juga Islam. Lepas tu anak perempuan ni pun mangkit pi report kat ayah dia. Dia kata, Daddy bila? Takkan nak panggil ayah kot, orang kaya kan. Kau ada Cik Bema panggil Daddy, nak termuntah Daddy pula. Kan, duk jual pisang depan tu, Daddy kan. Panggil apa pun tak salah. Saya melawak ni, panggil lah Daddy ke Papa ke apa kan. Tapi kalau panggil Papa, Papa sungguh lah orang tu. Kan, Papa kedana lah. Ada duk panggil Papa. Bahasa Melayu Papa, miskin lah. Ubah kan. Daddy tak apa, Baba kan. Panggil lah apa pun tak hina lah. Okey tuan. Anak perempuan Firaun ni, anak kandung dia, dia pergi habaq tu kat ayah dia, dia kata, Daddy ni, makcik sekarang ni, dia kata ayah bukan Allah. Dia cerita ayah dia pun memang jenis bongkak ni. Dia kata tangkap perempuan tu. Kita kata nama Masyitah lah, walaupun Masyitah ni bukan nama dia. Kita kata pergi panggil Masyitah, tangkap dia, dia serah tentera dia, polis dia tangkap, buat mai. Dia tanya, dia kata, wahai Masyitah, walaupun bukan nama dia, anak perempuan aku bagi tahu hang kata aku bukan Tuhan, betul ke? Dia kata betul, hang bukan Tuhan. Ni berani ni. Walaupun dia tahu saat lagi ubat dia apa, dia punya balasan dia apa, mati lah. Siapa tak panggil Firaun Tuhan, balasannya ialah mati. Bukan buang kerja. Bukan korang gaji, potong gaji, tak dapat allowance, bonus akhir tahun. Bukan pindah tempat kerja, tetapi adalah kematian. Sebab tu, siapa yang masuk Islam zaman tu, semua mati. Kecuali yang rahsiakan keislaman dia.
Firaun tanya, betul ke hang kata aku bukan Tuhan? Dia kata betul, hang bukan Tuhan. Firaun kata, bawa keluar periuk untuk periuk untuk siksa orang. Depa pun bawa keluar periuk gergasi besar. Bubuh minyak, bukan air bubuh minyak. Firaun kata, gelegakkan minyak tu, bakar. Zaman kita ni bakar macam itulah. Zaman dulu pun bakar kayu api juga, bakar. Minyak pun menggelegak minyak ni. Tuan-tuan, minyak menggelegak. Tuan-tuan bayang periuk kenduri tu. Hak 5 gantang tu. Paling besar berapa gantang periuk kenduri? Paling besar berapa gantang? Tak ada gedehok kan? Ada. Berapa gantang paling besar? 12 gantang ada. Tu dia. Tuan-tuan, hak periuk kenduri paling besar 12 gantang. Tapi kalau nak rebui orang, 50 gantang. Firaun buat keluar periuk, buh minyak. Bakar menggelegak minyak. Firaun kata, wahai Masyitah, kalau hang tak keluar daripada Islam, aku ambil anak hang tauk dalam periuk ni. Masyitah kata, wahai Firaun, aku tak keluar daripada Islam. Tu dia agama dulu, no. Kita hari ni apa dia, kan? Kalau hang tak keluar daripada Islam, aku tahu anak hang masuk dalam periuk hak menggelegak ni. Dia kata kami tak keluar daripada Islam. Firaun arah tentera, heret anak sulung dia. Heret anak sulung, tahu sungguh tuan-tuan, bukan acah-acah. Tahu orang dalam minyak menggelegak. Mati ke tak mati? Mati. Sejam ke 5 minit je? 5 minit mati. Tuan-tuan, kita bubuh ayam, bubuh dalam periuk besar tu kan, ayam, minyak penuh, tahu ayam tu. Sat je. Tahu anak sulung ni, mati anak sulung tu. Tuan-tuan bayang, depan mata mak tak ni. Firaun kata, wahai Masyitah, hang tak keluar daripada Islam, aku ambil anak hang nombor 2. Masyitah ni kata, wahai Firaun, aku kekal dengan agama ini. Ni orang dulu tuan. Tahu anak nombor 2. Kemudian anak nombor 3 pun sama. Tahu anak nombor 3. Tahu anak nombor 4, saya tak tahu berapa bilangan, 3 atau 4 atau 5. Last sekali anak hak duduk menyusu. Dia duduk dakap. Tuan-tuan bayang, kita semua ada anak kecil, umur setahun. Anak duduk dalam kandungan, kita gendong anak ni, anak kecil ni. 4 orang dah mati depan mata. Firaun kata, wahai Masyitah, hang tak keluar daripada agama ni, hang dengan bayi kecil tu, aku akan tolak masuk dalam belanga yang sedang menggelegak ni. Waktu tu Masyitah dia berhenti fikir lama. Tuan-tuan, anak kita duduk pegang dia. Anak kandung kita. Kalau orang nak beli pun kita tak gamak bagi. Kalau orang nak jentik pun kita boleh mengamuk. Anak kandung kita, orang penampak depan kita pun kita boleh bunuh orang tu mengamuk. Apatah lagi nak bunuh anak kandung kita hak masih menyusu umur 6 bulan, umur 9 bulan. Hak duk menyusu lagi. Sebab tu bila Firaun tanya, wahai Masyitah, kali ni kalau hang tak keluar daripada Islam, hang dengan anak hak bayi tu, aku lempak masuk dalam ni. Kali ni Masyitah dia berhenti lama. Bila dia berhenti lama, bayi yang berada dalam kendongan Masyitah tadi berkata, ya ummah, isbiri fa innaki alal haq. Wahai ibu, terjun, sesungguhnya ibu berada di atas jalan kebenaran. Sepatutnya budak tu tak boleh cakap lagi. Umur baru berapa bulan. No? Dia tak boleh cakap, tapi Tuhan bagi mulut dia bergerak nak habaq dekat mak dia. Maka Masyitah ni pun memang orang hebat. Dia pun diheret oleh tentera. Dia pun berjalan dan akhirnya ditolak oleh tentera masuk dalam periuk minyak yang menggelegak tadi. Matilah 5 beranak tadi. Allah Ta'ala muliakan mereka 5 beranak ni. Nabi masuk syurga, bau wangi. Bila Nabi tanya, ni wangi apa ni wahai Jibril? Subhanallah, no?
Syurga ni tanah dia wangi dah. Tanah dia wangi dah. Tuan-tuan kalau pergi hotel Shangri-La di KL, Hotel Shangri-La, tuan-tuan masuk lobi dia, satu lobi tu wangi. Lobi dia lebih kurang 10 kali besar pada dewan ni. Lobi dia 10 ataupun 20 kali besar dewan ni. Besar lobi dia. Kita masuk lobi dia wangi sebab dia buh minyak wangi tu, dalam aircon tu dia keluar. Wangi je. Syurga wangi dia macam tu. Tanah syurga semua bau wangi. Tanah syurga bau wangi. Tapi wangi lagi bau kawasan Masyitah ni. Sampai Nabi tegur, Nabi kata, wahai Jibril, ni wangi apa? Jibril kata, wahai Rasulullah, inilah wangi-wangian Masyitah dan anak-anaknya yang dibunuh oleh Fir'aun satu ketika dulu. Saya rasa sekadar itu dulu pagi ini. Terima kasih kepada tuan-tuan semua yang sudi mai dalam usrah perdana satu kita. Nanti kita buat pula, tuan-tuan. Kita buat pula insya-Allah lepas 2-3 bulan, kita buat pula tuan-tuan pakat mai. Macam ni je majlis kita. Saya nasihat sikit untuk diri saya, nasihat untuk kita semua. Sama-sama taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya doakan semua sihat insya-Allah. No, saya doakan ke semua yang hadir pada pagi ini dimudahkan urusan keluarga, dimurahkan rezeki, diberkati seluruh ahli keluarga, diberkati rezeki, diberikan kesihatan. Wahai Allah, sihatkanlah semua yang hadir pada pagi ini, wahai Allah. Kalau semua yang ada hutang pada pagi ini, ya Allah, Kau lunaskanlah hutang-hutang mereka dengan rezeki yang Kau bagi, ya Allah. Berkatkanlah setiap ringgit yang ada dalam keluarga mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.